Alhamdulillah kita dapat bersua kembali, berjumpa kembali dalam kelas Asas Quran Dewasa yang dijalankan setiap hari Rabu jam 9 pagi. Cuma hari saya terlewat sikit, tak maaf. Uruskan anak sikit tadi. Dan Alhamdulillah kita masih dapat lagi bersama mempelajari ilmu berkenaan dengan Asas Quran yang mana Asas Quran ataupun ilmu Al-Quran ni adalah satu ilmu yang penting buat kita semua untuk memperteguhkan lagi kefahaman kita tentang pembacaan Al-Quran yang betul. Pembacaan Al-Quran yang betul. Dan sebelum-sebelum ni beberapa tajuk kita dah sentuh, antaranya minggu lepas kita telah menyentuh tentang tingkatan bacaan Al-Quran. Sekiranya masih ingat lagi, siapa yang buat catatan, nota dan sebagainya akan ingat, insyaAllah. Tadi belajar tentang tingkatan bacaan Al-Quran. Ada peringkat hadar, peringkat tartil, peringkat tadwir, ada 4 peringkat tingkatan bacaan Al-Quran. Itu bermaksud kelajuan lah, speed. Kelajuan pembacaan Al-Quran bergantung keadaan, bergantung pada keadaan. Jadi hari ini kita nak membawa masuk topik yang baru berkenaan dengan isti'azah. Isti'azah ataupun panggilan lainnya ialah ta'awuz dan juga basmalah. Mungkin dia pernah dengar kan, biasa kita baca dalam Al-Quran, biasa kita nak memulakan pembacaan, kita akan mulakan dengan isti'azah, kita akan mulakan dengan basmalah. Apa perbezaan kedua-dua kalimah dan bagaimana cara nak menggunakan kedua-dua kalimah ini di dalam pembacaan, dalam bacaan Al-Quran sehari-harian kita lah, insyaAllah. Jadi saya kongsikan nota yang saya dah sediakan untuk kelas kita hari ini, insyaAllah. Okay. Inilah ta'awuz. InsyaAllah kita belajar sama-sama. Kata apa? Refresh balik ilmu. Mungkin ada yang ingat, ada yang lupa kan. Remind balik lah untuk ingatan kembali kepada kita. Kadang-kadang kita belajar benda ni dah banyak kali, tapi kenapa kena ulang? Memang manusia kena sentiasa diingat-ingatkan. Manusia kena sentiasa diperingatkan. Kena sentiasa diulang-ulang kembali supaya kita sentiasa ingat. Apa dia? InsyaAllah. Saya sambung balik ta'awuz ataupun panggilannya daripada ta'awuz ialah isti'azah. Isti'azah boleh. Isti'azah boleh, ta'awuz boleh. Apa kalimahnya? Kalimahnya ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalimah
ta'awuz. Apa maksud ta'awuz ni ataupun apa maksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Bacaan dia satu kalimah ungkapan yang kita memohon perlindungan Allah. Aku memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Sekali nak memulakan pembacaan Al-Quran amat digalakkan, disunatkan untuk membaca kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu kita memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Kenapa wujudnya kalimah ini? Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu taala, a'udzubillahi minasyaitan, yang bermaksud apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Hairan pula kita kan, kenapa nak kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sedangkan kita nak membaca tu satu ayat yang baik. Al-Quran, kitabullah. Kenapa disuruh ataupun diperintahkan membacakan, memohon perlindungan Allah. Dalam kita beribadat di tuan-tuan perempuan yang saya kasihi, syaitan ni sentiasa membisikkan. Kita buatlah, nak buat baik ke, nak buat jahat apatah lagi kan. Buat baik sekalipun, pasti syaitan akan berusaha menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Pasti dia akan berusaha. Dia akan cari jalan macam mana nak menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Walhal kita nak buat kebaikan. Ketika nak buat kebaikan tu lagi banyak syaitan mencucuk-cucuk. Contoh, orang nak bersedekah. Niat nak bersedekah. Alhamdulillah, niat yang sangat baik. Tetapi syaitan mencucuk. Tunjuklah sikit. Ambil lah gambar sikit. Ambil je lah gambar yang sedekah tu. Syaitan mencucuk begitu. Padahal kita nak buat kebaikan. Betul. Sebab itu kena dimulakan dengan ta'awuz. Supaya Allah melindungi kita daripada bisikan-bisikan syaitan dan juga kita mohon Allah melindungi kita daripada gangguan-gangguannya ketika beribadat. Kerana bila datangnya gangguan-gangguan syaitan boleh datang ke perasaan rasa ragu, perasaan rasa bangga, perasaan rasa bongkak dalam hati, perasaan nak menunjuk-nunjuk. Sebab itu kenapa disunatkan. Ta'awuz ini adalah satu kalimah yang disunatkan ketika baca Al-Quran. Kita mampu dengan Allah supaya Allah menerima amalan kita, pembacaan Al-Quran kita, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Jadi ini kalimah yang sangat baik untuk dibaca di awal permulaan, di awal pembacaan Al-Quran. Dan apakah hukum bacaan ta'awuz? Hukum bacaan ta'awuz ini ialah disebutkan sebagai sunat muakkad. Iaitu satu sunat yang sangat dituntut. Bila kata sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, yang sangat digalakkan. Kalau sunat sahaja, sunat biasa. Sunat sahaja, tak ada muakkad. Itu biasa. Tapi kalau ada muakkad, sunat muakkad bermaksud satu sunat yang sangat dituntut, yang amat digalakkan. Jadi kita nak baca, nak memulakan pembacaan Al-Quran, surah Al-Fatihah. Mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. A'udzu. Zal jangan disebut a'udzu. Kadang-kadang ramai orang menyebut zal tu giginya dirapatkan, zai. Maka bila dirapatkan gigi, zal tu dirapatkan gigi jadi zai, a'udzu. Dan bermaksud lain. Jadi jaga pada kalimah ataupun huruf. Jaga sifat huruf. Zal, a'udzu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru ada makna.
Aku mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. A'udzu. Aku mohon perlindungan. Itu maksud a'udzu billahi kepada Allah minasyaitani daripada syaitan ar-rajim yang direjam. Jadi itu adalah pembacaan yang pertama iaitu ta'awuz ataupun panggilan isti'azah. Nanti kalau orang kata bacalah isti'azah, tahu dah isti'azah tu ialah kalimah ini, a'udzubillah. Bacalah ta'awuz, tahu dah ta'awuz tu ialah a'udzubillah. Panggilan je berbeza. Panggilan saja berbeza. Ada orang panggil ta'awuz, ada panggil isti'azah. Ada orang tak tahu nak panggil apa, sebut a'udzubillah. Sebutlah a'udzubillah. Dia tak tahu nama panggilan tersebut. Tak mengapa, tak ada masalah. Dan dia sebutan betul. Okey, itu yang pertama, ta'awuz. Baik, itu yang kedua iaitu basmalah. Basmalah adalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca sama-sama. Sebab kalimah ini adalah satu-satunya sebutan basmalah yang wajib dibaca adalah di dalam surah Al-Fatihah. Inilah satu-satunya basmalah yang wajib dibaca iaitu ketika membaca surah Al-Fatihah. Yang mana Al-Basmalah merupakan ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Sekiranya tertinggal basmalah ketika membacakan surah Al-Fatihah di dalam solat, apa jadi dengan solat kita? Terbatal. Tak sah solat itu sebab meninggalkan salah satu bacaan rukun qauli iaitu basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu bila kita baca basmalah kena sebutannya betul dan tepat. Sebab dia berkaitan dengan rukun solat. Bis pun kena betul sebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca sama-sama. Saya dengar suara semua orang. Bismillah. Boleh? Cuba baca sama-sama. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baik, bismillah ni saya tak dapat dengar semua. Bismillahirrahmanirrahim bila baca senyum. Kecuali pada huruf ra. Rahman dengan rahim. Ra sahaja, dua ra ini saja yang dibaca tebal. Dibaca tebal. Maksud mulut tu kena bulatkan sikit. Tak adalah bulat penuh. Oh macam tu ya. Sedikit je ra. Tebalnya sedikit. Yang selain pada ra, huruf-huruf lain yang anda dapat dalam sebutan bismillah tersebut dibaca dengan nipis. Bermaksud apa? Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah bila baca senyum. Baca tu dengan senyum. Bis. Kalau kita tak senyum, maksud bis tu dia rasa macam ada tebal sikit. Jadi sifat huruf B tu bukannya tebal, dia nipis. Kebanyakan huruf yang nipis perlu senyum. Senyum sahaja. Kecuali pada huruf ra. Ra tebalkan sikit. Bismillah. Rah baru tebalkan sikit mulut. Ra. Tadi rah. Yang kedua ra sahaja. Jangan ada rah pula Rahim. Tutup mim. Mim kena tutup mulut. Rahim. Sekali lagi, sama-sama. Kita sebut sama ya. Bismillah 1.
Buka suara. Dah lama kita buat praktis ni. 1, 2, mula. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya masuk Isya pun Isya. Okay, siapa nak cuba lagi? Kita dengan one to one lah. Siapa nak mencuba? Bismillah. Saya. Kak Zaimah dulu Kak Zaimah. Cik Zaimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bacaan baik. Rahim, betul. Lagi siapa nak cuba? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Nirrahim. Kami senyum lagi. Nirrahim. Senyum. Okey. Kak Hafsah? Kak Hafsah nak cuba? Tak dengar suara Kak. Okey, baik. Jadi tu bacaan yang betul. Hampir ada yang betul. Sebutannya pastikan semua huruf bismillah sampai rahim tu dibaca dengan nipis kecuali pada dua huruf saja, iaitu ra. Rahim dengan rahim. Dua ra ini saja dibaca dengan tebal. Selain pada tu semua dibaca nipis. Senyum saja ketika baca ya. Senyumkan. Mulut kena manis. Kalau bis kita tak senyum, apa jadi? Huruf yang nipis itu dia jadi bunyinya tak sempurna. Sifat huruf tu tak sempurna. Dia akan boleh jadi tebal, dia akan boleh jadi bunyi berbeza. Jadi ada kalimah yang pertama. Hukum membacanya, hukum membaca basmalah ini adalah sunat muakkad juga. Sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Jadi bila kita nak membacakan sesuatu surah, mulakan dengan basmalah. Dimulakan dulu dengan ta'awuz, baru basmalah. Bila rukun ataupun adab dalam membaca Al-Quran, yang pertama sebutannya isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita mohon dulu perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Kemudian barulah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu tertibnya dalam pembacaan Al-Quran. Barulah kita mulakan dengan surah yang hendak dibaca. Itu tertibnya. Tertib yang pertama ta'awuz. Kedua basmalah. Ketiga baru pembacaan surah yang nak dibaca. Dalam banyak-banyak surah, ada satu surah yang dilarang membaca basmalah. Apa surahnya? Apa surahnya? Siapa boleh jawab? Surah At-Taubah. Betul. Kenapa tak boleh baca surah At-Taubah itu? Kenapa tak boleh dimulakan At-Taubah dengan apa? Dengan basmalah. Kenapa? Surah At-Taubah ni sebenarnya menceritakan tentang peperangan. Tentang peperangan. Kenapa dalam surah apa namanya? Surah At-Taubah ni menceritakan tentang kisah peperangan yang mana surah ni diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kembali daripada perang Tabuk. Baru daripada perang Tabuk. Kemudian turun surah ini, surah At-Taubah. Dan surah ini apa yang Allah suruh perintahkan kepada Rasulullah ialah menyeru. Rasulullah disuruh menyeru kepada kaum muslimin supaya memerangi kaum musyrikin. Memerangi kaum musyrikin dan membatalkan perjanjian damai dengan mereka. Sebab tu surah itu ataupun surah At-Taubah itu penuh dengan kisah peperangan. Kisah tentang memerangi kaum musyrikin. Kisah tentang kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada kaum musyrikin. Yang
yang melanggar perjanjian. Yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Menyebabkan surah ini diturunkan dengan dalam keadaan kemurkaan Allah. Sedangkan basmalah itu bermaksud keamanan, kasih sayang dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Basmalah adalah satu kalimah yang penuh dengan keamanan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kasih sayang. Dan menunjukkan sifat pemurah dan kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Tetapi surah At-Taubah itu menceritakan tentang peperangan, kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada kaum musyrikin. Sebab itulah mengapa bila kita membaca surah At-Taubah tidak ada dimulakan dengan basmalah. Tidak dimulakan dengan basmalah. Jadi macam mana nak baca surah At-Taubah? Macam mana nak membacakan surah At-Taubah? Surah At-Taubah ni bila nak baca, surah sebelum surah At-Taubah adalah surah Al-Anfal. Surah sebelum surah At-Taubah, surah Al-Anfal. Al-Anfal dulu, kemudian surah At-Taubah. Maka cara nak membacanya, sekali kita sedang baca surah Al-Anfal, dah habis pun Al-Anfal pada ayat terakhir itu, habis saja surah Al-Anfal, terus pergi surah At-Taubah, baca terus Bara'atum, terus sambung dengan nafas yang barulah. Maksudnya habis ke surah Al-Anfal, habis, kemudian terus pergi surah At-Taubah, kalimah ayat yang pertama. Bara'atum, sambung. Itu cara yang pertama yang kita boleh baca untuk surah At-Taubah. Yang kedua, cara kedua untuk baca surah At-Taubah ketika kita sedang baca surah Al-Anfal ialah pada ayat terakhir surah Al-Anfal itu, sekejap saya buka. Saya lupa ayat terakhir surah Al-Anfal. Apa ayat terakhir surah Al-Anfal? Siapa ingat? Ayat terakhir surah Al-Anfal ialah bikulli syai'in alim. Kalimah ayat terakhir surah Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Jadi ayat terakhir tu kita boleh berhenti seketika tanpa ambil nafas baru ataupun sebut saktah. Tadi saktah. Maksud kita berhenti tu tanpa ambil nafas baru. Tahan nafas lah. Tahan nafas, kemudian boleh sambung. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Tahan nafas, sambung. Bara'atum minallahi. Sambung. Itu cara kedua, kaedah kedua dalam pembacaan surah At-Taubah. Maksudnya lepas habis surah Al-Anfal, berhenti seketika tanpa ambil nafas baru, tahan nafas. Lepas tu sambung dengan ayat pertama surah At-Taubah. Itu cara kedua. Ni kalau siapa nafas yang panjang boleh sambung. Tapi kalau rasa macam tak nak lah, takut nafas tak cukup, maka cara yang terbaik, paling afdalnya berhenti pada surah Al-Anfal ayat terakhir tu, innallaha bikulli syai'in alim, berhenti, ambil nafas baru dan sambung. Bara'atum minallahi. Sambung dengan surah At-Taubah. Itu cara bacaan untuk surah At-Taubah. Tapi katakanlah hari ini dah habis dah surah Al-Anfal, esok nak baca surah At-Taubah, maka boleh terus baca Bara'atum. Ataupun cara yang kedua, boleh dimulakan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu terus sambung Bara'atum pun boleh. Itu pun lebih baik sebab kita memulakan dengan ta'awuz. Tapi jangan dibaca basmalah pada surah At-Taubah. Itu satu-satunya surah yang dimulakan tanpa dimulakan dengan basmalah. Selain daripada itu semua surah kita baca dituntut dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dapat tak? Okay, itu kaedah dalam pembacaan
surah At-Taubah, cara pembacaan surah At-Taubah yang betul. Baik, kita tengok pula macam mana cara pembacaan basmalah, at-ta'awuz, basmalah dengan surah yang ada, dengan apa-apa surah yang dibaca. Bila kita nak membaca basmalah ini, nak baca isti'azah dengan basmalah nak baca isti'azah dengan basmalah. Ada beberapa cara. Yang pertama, ini tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh salin. Yang pertama, kita pembacaan pertama yang paling afdal ialah berhenti pada setiap kalimah ataupun pada setiap sebutan tadi. Iaitu yang pertama bila kita sebut isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Kemudian sambung. Ambil nafas baru, sambung Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sambung Bismillah. Lepas tu sambung dengan, teruskan dengan surah yang nak baca. Contohnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu cara yang terbaik, paling afdal. Maksudnya setiap kalimah yang disebut, yang dilafazkan itu berhenti. Itu cara pertama. Cara yang kedua yang boleh juga dilakukan ialah berhenti pada isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, berhenti pada kalimah isti'azah. Kemudian basmalah awal surah yang nak dibaca boleh sambungkan. Contohnya kita nak baca surah Al-Fatihah kan. Nak baca surah Al-Fatihah, nak sambung terus basmalah dengan dengan ayat kedua, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. A'udzubillah sebetul isti'azah tu baca dan berhenti. Basmalah dengan ayat pertama atau ayat kedua surah Al-Fatihah sambung. Boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, cara bacaan yang ketiga, sambung ketiga-tiganya. Isti'azah, basmalah dengan ayat awal surah itu boleh dibaca dengan sekali nafas. Dengan satu nafas sahaja pun boleh. Sekiranya masa nafas kita panjang dan kita mampu membacanya dengan satu nafas, amat dibolehkan untuk menyambung ke nafas tersebut. Contohnya, katanya situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambung ketiga-tiganya. Isti'azah atau ta'awuz, sambung dengan basmalah, sambung dengan ayat pertama daripada awal surah dengan satu nafas. Boleh. Boleh. Kadang-kadang ada kan imam kita baca macam tu sambung terus sebab nafasnya panjang. Boleh. Tak ada masalah. Ataupun cara yang keempat, isti'azah dengan basmalah dibaca dengan satu nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ini je lafaz ini. Isti'azah dengan basmalah dibaca dengan satu nafas. Lepas tu awal surah dibaca dengan nafas yang baru pun boleh. Jadi 4 kaedah ini boleh diguna pakai semasa pembacaan isti'azah dan basmalah ketika di awal surah. Mana? Okey. Okey, macam mana kita nak baca ataupun tadi dah sebutkan cara bacaannya. Bacaan isti'azah
ataupun bacaan isti'azah ni ada beberapa cara pembacaan. Nanti tadi cara baca, cara memberhentikan ataupun nak menyambungkan lafaz isti'azah dengan basmalah ni, cara membaca lafaz isti'azah ini atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni ada dua cara yang boleh dibaca secara nyaring ataupun secara kuat. Ada dua cara ataupun ada dua keadaan yang mana lafaz isti'azah boleh dibaca dengan suara yang nyaring. Iaitu yang pertama ketika tilawah Al-Quran ataupun kita bertadarus Al-Quran ataupun sedang mengaji Al-Quran, sedang belajar mengaji, maka kalimah lafaz isti'azah ni boleh disebut dengan suara yang nyaring. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh dibaca dengan suara yang nyaring ataupun suara yang kuat, suara yang boleh didengari oleh orang lain. Boleh didengari oleh semua orang. Yang pertama ketika kita ada majlis tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran ataupun sedang mengaji dengan guru, maka dibolehkan, digalakkan. Yang kedua, pertamalah tilawah Quran kan, tadarus ataupun sedang belajar. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah isti'azah ini dibaca dengan suara yang perlahan, suara yang hanya kita saja dengar, telinga kita saja dengar. Waktu bila? Ketika solat bersendirian, waktu solat bersendirian seorang-seorang tu bolehlah baca isti'azah dengan suara yang perlahan. Betul, kita dengar seorang, kita baca seorang kan, kita solat seorang-seorang, maka bacalah dengan suara yang tak perlulah kuat untuk semua orang dengar kan, tak perlu orang tahu tengah solat tu kan. Seolah-olah bagaikan nak menunjuk pula kan. Itu yang Allah suruh mulakan dengan isti'azah tu, mohon Allah lindungi kita daripada syaitan yang direjam. Jadi ada dua keadaan, boleh dibaca dengan nyaring dan boleh juga dibaca dengan suara yang perlahan, mengikut keadaan. Kalau kita tengah mengaji, tengah ada pertandingan tilawah Al-Quran, ada bacaan beramai-ramai, maka digalakkan baca dengan suara yang kuat. Tapi kalau seorang-seorang, bacalah dengan suara yang perlahan. Jadi itu adalah antara beberapa cara dalam pembacaan lafaz isti'azah dan juga basmalah ketika ingin memulakan bacaan Al-Quran dan juga ketika menunaikan solat. Jadi ada dua cara. Isti'azah kalau tak dibaca tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah, tak berdosa pun sebab ianya adalah sunat, sunat muakkad. Sunat. Tak baca tak ada apa-apa. Kalau baca dapat pahala. Kalau baca dapat pahala. Sama juga dengan basmalah. Tak baca basmalah di awal surah pun boleh, tak ada. Sebab ia sunat. Maksud sunat, baca dapat pahala, tak baca tak dapat apa-apa. Tetapi nak membaca surah Al-Fatihah wajib membaca basmalah. Kecuali pada surah Al-Fatihah wajib membaca basmalah sebab basmalah merupakan ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Tertinggal basmalah ketika solat, ketika bacaan dalam solat, maka tidak sah solat kita. Tidak sah solat sebab itu termasuk dalam surah Al-Fatihah yang merupakan rukun, rukun bacaan dalam solat. Jadi kita tahu hukum ini. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi ini adalah penerangan yang sudah terangkanlah berkenaan dengan lafaz isti'azah dan basmalah. Mudah-mudahan saya harap ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan dengan sedikit penerangan ini membantu kita sama-sama memperbaiki bacaan lafaz kita, terutamanya isti'azah dan juga basmalah. Semoga sebutan itu lebih baik dan memperbarui bacaan Al-Quran kita. Jaga bacaan Al-Quran kita. Al-Quran ni setiap hari kena baca. Setiap hari kena baca. Kalau kita tak mampu nak baca surah yang panjang, mungkin kita masih lagi lemah dari segi bacaan, maka baca surah-surah pendek. Surah-surah pendek. Lazimi baca surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Tak mampu nak baca surah pendek,
bacalah Al-Fatihah sekurang-kurangnya. Bacalah Al-Fatihah sekurang-kurangnya. Kerana Al-Fatihah adalah kalimah yang paling ataupun surah yang paling agung dalam Al-Quran, surah yang paling baik untuk dibaca kerana dia adalah pembuka kepada Al-Quran sendiri sebab dia berada di awal surah. Dan mana-mana kita pergi kita akan hafal surah Al-Fatihah betul. Daripada kita kecil diajar tentang bacaan surah Al-Fatihah. Maka kalau itu boleh baca-baca. Pastikan jangan tinggal Al-Quran ini. Lihat bagaimana kan keadaan rakyat Palestin. Saya tengok video kat TikTok dan sebagainya lah. Macam mana, bagaimana kanak-kanak dia nak menyelamatkan diri, tak ada senjata, nak menyelamatkan dirinya, nak melarikan diri, tak tahu nak bawa senjata apa, senjata yang dia bawa hanyalah Al-Quran di dada. Dia bawa Al-Quran kat tangan dia. Kata aku berlari-lari, aku bawa Al-Quran sebagai senjata aku. Aku bawa Al-Quran sebagai senjata aku, itu je dia bawanya, Al-Quran. Rakyat Palestin memang dengan keadaan sekarang kan, saya pun tak boleh nak menghuraikannya. Cumanya sama-samalah kita sentiasa doakan saudara-saudara kita di Palestin, Allah bantu mereka, Allah selamatkan mereka dengan keadaan mereka yang sangat kritikal sekarang ni. Kita doakan semoga ada bantuan-bantuan yang dihantar kepada mereka dan Allah selamatkan mereka semua insya-Allah. Baiklah. Sebab itulah kita ni, sebenarnya kita kat Malaysia ni sebenarnya sangat-sangat selesa. Sangat-sangat selesa, betul tak? Banyak sangat keselesaan. Walaupun kita susah macam ni, sebenarnya kita lebih selesa daripada orang luar sana. Sesusah-susah kita ada lagi orang lebih susah daripada kita. Tapi kadang keselesaan kita ni menyebabkan kita lalai. Leka, Al-Quran pun kadang-kadang kita pegang, kalau rasa nak baca, baca. Tak nak baca, kalau tak ada masa tak baca. Itu juga peringatan diri saya sendiri juga. Kadang kita ada masa kita baca, tak ada masa kita tak baca. Masa yang ada, yang lapang tu je yang kita baca Quran, yang kita pegang Quran, kita belik Quran, kita baca. Bila tak ada lapang, tak ada pun nak baca. Padahal Al-Quran adalah satu benda wajib sepatutnya kita baca setiap hari. Lapang ke tak lapang ke, kena cari masa. Sekurang-kurangnya 5 minit. Sebab bila kalau pandai baca, insya-Allah 5 minit dah cukup dah untuk baca satu muka surat. Ataupun satu ayat. Ataupun satu surah. 5 minit tu macam-macam yang kita boleh dapat dengan bacaan Al-Quran. Kita buka je, baca 5 minit saja sudah cukup. Jangan sampai 5 minit pun kita tak mampu nak lapangkan masa untuk bacaan Al-Quran. Kalau 5 minit pun tak mampu, maksudnya iman kita bagaimana? Iman kita di tahap yang mana? Sama-sama kita muhasabah diri supaya kita dapat memperbaiki lagi amal ibadah kita, Tak kira lah umur berapa, kita kena sentiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai teman. Teman tidur, teman hidup, teman ke mana-mana. Kalau boleh hafal lagi bagus. Sebenarnya penghafal Al-Quran ada tingkatan darjatnya yang tinggi. Kalau boleh hafal, kalau tak boleh, seorang nak hafal surah apa ni? Hafal surah-surah lazim dulu, maupun surah yang tinggi. Dah dapat surah-surah lazim, surah-surah biasalah yang kita baca. Surah An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya surah An-Naba kalau boleh. Lepas tu mulakan dengan hafal surah-surah lazim. Contohnya surah Al-Mulk. Sikit-sikit, jangan nak hafal semua. Ambil surah yang kita yakin kita boleh hafal dan usahakan untuk hafal. Contoh surah Al-Mulk, surah lazim. Surah Al-Waqi'ah, surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi insyaAllah. Saya baca mesej. Okay, saya baca Kak Pah dulu. Kak Pah kata bila kita berhenti di muka surat pertama tadi, kemudian kita menyambut esoknya kita hanya ta'us je ke? Oh okey. Bila kita berhenti baca surah, satu muka surat pertama kan, helaian pertama kita mula dengan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita basmalah. Sebab dia awal surah. Kemudian
surah tu panjang, esok nak sambung lagi surah yang sama tapi ayat lain dah tak dimulakan dengan basmalah kan. Maka esok kita boleh baca dengan ta'awuz sahaja pun boleh ataupun nak sama ta'awuz dengan basmalah pun boleh. Dua-dua boleh. Boleh. Contohnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah panjang kan. Setiap helaian yang kita nak memulakan bacaan itu boleh dimulakan dengan ta'awuz dan juga basmalah. Digalakkan surah At-Taubah. Okey, surah At-Taubah saja. Kalau nak memulakan bacaannya tak payah basmalah tapi boleh dimulakan dengan ta'awuz. Jadi kalau kata esok nak sambung lagi surah At-Taubah lagi boleh dimulakan dengan ta'awuz saja. Ta'awuz saja sudah cukup. Cik Muhammad Taufik. Assalamualaikum. Harian kita baca basmalah. Tapi dalam buku doa harian baca doa tak ada basmalah dan doa yang mana lebih baik? Lebih baiknya afdalnya baca basmalah. Bila kita nak doa kan mula dengan basmalah. Bismillah. Walaupun dalam buku tu tak ada pun tulis. Yalah, dalam buku dia hanya catat doa sahaja. Itu yang nak membacanya. Kalau kata doa tu baru nak mula dengan nak memulakan bacaan doa boleh dengan bismillah. Kalau banyak doa-doa yang ada boleh teruskan saja baca macam biasa. Tak payahlah setiap doa kecuali ketika awal-awal nak memulakan bacaan doa mulakan dengan basmalah. Ketika awal-awal nak membaca doa mulakan dengan basmalah. Lepas tu doa-doa seterusnya teruskan je tanpa perlu basmalah. Contohnya alhamdulillahirabbil kan kita baca dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama dengan doa seterusnya tanpa perlu basmalah, tanpa perlu memulakan dengan basmalah lagi. Sampailah habis doa-doa yang dibaca dan tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Okay, dapat. Cik Taufik tanya, kalau baca satu ayat boleh kita hafal ayat setiap hari? Boleh. Kata kalau satu hari satu ayat pun boleh hafal. Macam mana nak hafal? Cara hafalan ni ialah dia kena ulang. Bagi orang yang nak menghafal Al-Quran dia perlu ulang-ulang. Ataupun hafal ayat, nak hafal doa, apa-apalah. Contohnya nak hafal doa. Doa yang pendek. Mungkin kita tak ingat doa tu. Kena nak hafal dia macam mana? Ulang dan ulang. Banyak kali kena ulang. Cara ulangnya bagaimana? Contoh kita nak ulang, nak doa. Contohnya, kita tak pernah baca satu doa tu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ni contohnya doa untuk anak-anak. Kita tak biasa baca tapi nak menghafal doa tersebut. Macam mana caranya? Baca tu kena ulang-ulang. Ulang tu ialah melihat. Lihat ayat tersebut ataupun lihat doa tersebut. Lihat dalam 3-4 kali sambil membaca. Lihat sambil membaca. Kemudian tutup mata. Nak hafal dia kena tutup mata sebab kita nak nampakkan apa yang kita baca tadi tu kita nak dia keluar dalam minda kita ataupun memori kita kan. Dalam ingatan kita. Kita masih ingat lagi tak doa tersebut? Lepas tu waktu kita tutup mata, cuba baca lagi sekali doa tersebut. Adakah kita masih ingat? Kalau kita masih ingat bermaksud kita sedang menghafal. Kita sudah pun mula menghafal. Jadi kalau rasa macam ayat tu macam tak keluar pula kat dalam mimpi kita ataupun dalam pejaman mata kita tu, maka kita buka balik mata, lihat balik ayat tersebut atau doa tersebut, ulang lagi. Baca sambil lihat ayat tersebut. Baca sambil lihat ayat tersebut berulang kali. Kemudian tutup mata kembali, buat macam tadi. Ulang balik. Itu adalah proses untuk menghafal. Itu permulaan untuk belajar hafalan. Bagi mereka nak hafal doa, hafal ayat Quran, itu caranya. Mata lihat bagi yang baru nak menghafal. Sebab kita tak tahu ayat tu macam mana. Jadi kena tahu macam mana bentuk ayat tersebut. Dah baca sambil lihat, ulang banyak kali semasa membaca tu. Lepas tu baru belajar tutup mata, cuba keluarkan balik ayat tersebut dalam ingatan kita. Itu caranya. Okey, baik. Okey, tak apa. Jadi itu sedikitlah perkongsian yang saya boleh sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat diamalkan dan menjadikan kita lebih baik dalam amal ibadah, terutama dalam pembacaan Al-Quran.
Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir kelas pada pagi ini. Alhamdulillah, jazakallah khair. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi kelas minggu depan. Kita akan masuk topik yang baru insyaAllah. Mungkin lebih yang ni yang sama yang tunggu-tunggu ya. InsyaAllah. Jadi itu sahaja, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah hari ini kita sudahi kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Saya nak tanya dia. Kenapa kita kena mengakhiri kelas kita dengan tasbih kafarah? Tasbih kafarah. Tasbih tu memuji Allah. Kafarah tu pujian keampunan. Mohon Allah ampunkan dosa-dosa kita, kerana kadang-kadang ketika kita tengah belajar, tengah sedang mengajar dan belajar ini, mungkin ada, ialah kita ni manusia kan sentiasa dilitupi dengan dosa-dosa, sama ada kita sedar ataupun tidak. Maka dalam hati kita ada perasaan bangga ataupun kita ada terdetik dalam hati kita rasa tidak puas hati ataupun sebagainya lah. Jadi sebab itulah bila kita ada majlis-majlis ilmu begini, mulakan dengan Al-Fatihah, tutup dengan tasbih kafarah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita ketika dalam majlis. InsyaAllah. Jadi kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah, kifarah kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.